ما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 83. Muka surat 83, baris atas sekali. Surat 83 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya, dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu, melainkan syukur mereka, syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala, melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala. Yang meluaskan ni jadi maf'ulun bih, dak ni jadi fa'il ni, yang meluaskan Allah Ta'ala. Jadi macam maf'ulun bih tau, jadi fa'il di sini. Yang meluaskan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala akan dadanya, yakni akan hatinya, akan dadanya. Macam mana hak Rumi? Hak Rumi macam mana? Hak Rumi akan adanya. Hak Jawi baru akan adanya. No, akan dadanya, yakni akan hatinya. Akan dada, bukan akan adanya. Melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah, yakni oleh Allah Ta'ala, akan adanya. Ada apa? Adanya ada Allah Ta'ala. Dia ada nuskhah hak tulisan Jawi dahululah. Di sini akan dadanya, nuskhah tulisan tangan. Nuskhah tulisan tangan, di sini akan dadanya. Sebab saya ni Jawi lama, hak pakai tu Jawi baru, yang mana terkadang hak saya ni salah, tapi hak baru tu betul. Hak kadang-kadang hak Rumi betul. Jadi hak Jawi baru pun adanya, hak Rumi pun adanya. Anak dadanya, bukan adanya. Itu hak nuskhah tulisan tangan. Nuskhah tulisan tangan akan dadanya. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna syukur itu. Tiada sempurna. Syukur dah, tapi tiada sempurna, melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala, yang meluaskan oleh Allah Ta'ala akan dadanya, akan hatinya. Ni syukur yang sempurna. Syukur yang sempurna. Dia terdahulu berhimpun 3 perkara ni, syukurlah. Yang bicara dahulunya, yang pertama ilmu, pegangan kita bahawa segala nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tetap dah pegangan kitanya.
Semua nikmat yang ada pada kita ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat makrifah, semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat taufik hidayah daripada Allah. Ilmu yang kita ada sedikit sebanyak ni, itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita boleh buat amal ibadah, itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakiki kitanya la haula wala quwata illa billah, tak ada daya upaya kita, melainkan kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya ilmu, keyakinan di hati kita, pegangan segala-gala perkara, segala nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahir nikmat tu datang daripada makhluk, itu hanya jalan asbab yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Itu yang pertama. Ialah nikmat harta, datang daripada pekerjaan, dibayar gaji oleh majikan yang bayar gaji kerana kita yang bekerja. Jadi yang bekerja kita, asbab. Yang bayar gaji majikan, asbab. Tapi harta yang kita dapat, gaji yang kita dapat, hakikinya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, sikap kita, kelakuan kita, kita gembira dengan Tuhan yang beri kita bagai-bagai nikmat. Kita suka cita, gembira dengan Tuhan yang memberi kita bagai-bagai nikmat, serta kita membesarkan akan Allah dan menghinakan akan diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pekerjaan amalan kita, apa nikmat kita gunakan pada perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu pekerjaan ataupun amalan kita. Ada tiga ni, dia dipanggil syukur. Ni dipanggil syukur. Nak bicara tadinya, nak dapat kesempurnaan syukur. Nak dapat kesempurnaan syukur. Yang pertama, pegangan kita semua nikmat daripada Allah tu tak ada tu. Yang kedua, memang kita bergembira dengan Allah Ta'ala yang beri kita bagai-bagai nikmat. Maknanya kita membesarkan Allah dan kita menghinakan diri kita. Ilmu banyak, ilmu tu datang daripada Allah, kita tak ada apa pun. Amal kuat, amal tu semua datang daripada Allah. Kalau kita tak ada apa satu pun, itu menghinakan diri. Pandai ni, itu kelakuan sikap kita. Kemudian segala nikmat ni kita gunakanlah pada yang disuruh. Ilmu apa? Amal lah. Bukan ilmu pikul saja. Itu nikmat ilmu. Nikmat harta pula kita guna pada yang disuruh oleh Allah. Lepas tu banyak lagi lah nikmatnya. Mata, telinga, lidah, gerak diam kita. Itu semua nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat tangan, nikmat kaki, semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pekerjaan ataupun amalan kita, guna tangan kaki pada perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya tangan sekarang ni. Terutama tangan. Dahulunya terutama lidah yang nak kena jaga. Terutama lidah nak kena jaga. Sekarang ni tangan nak kena jaga. Bukan tangan lah, jari nak kena jaga sekarang. Itu nikmat daripada Allah tu. Bila Allah Ta'ala tarik nikmat tangan kaki, lesu pada lesu. Tangan tak boleh bergerak, jari tak boleh bergerak, kelik-kelik itu je mata dia. Yang tuan tarik nikmat tangan kaki ni, yang sebelum tu segar mega sangat-sangat. Kita boleh tengok kan? Sebelum tu segar mega. Tuan tarik sekelip mata je. Tangan, kaki, lesu. Semuanya orang yang buat belaka. Pada tu.
Jadi sekarang ni tangan kaki kita gerak diam bertenaga, nikmat daripada Allah. Pekerjaan amalan kita apa? Gunakan tangan kaki pada perkara disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan tu dengan telefon tu gunakan pada perkara disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kita ni pergi pada mata. Mata, gunakan mata melihat akan perkara disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan mata pada melihat akan perkara yang diharamkan oleh Allah. Lengkap 3 perkara ni, syukur. Lengkap ke ni, syukur. Hak ni nak bicara pula syukur yang sempurna. Syukur yang sempurna ni syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala, yang meluaskan oleh Allah Ta'ala akan dadanya, maka melihat dia, maka melihat dia, melihat dengan basar, melihat dengan basirah, melihat dengan basar, melihat dengan mata lendeh. Hadak, hadak ni mana apa? Mata hitam, tahu? Mata hitam lah. Kalau kita kata mata lendeh, mata hitam lah. Melihat ni melihat dengan mata serta melihat dengan basir, dengan hati. Maka melihat ia mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan dadanya. Pada tiap-tiap suatu itu akan hikmah dan rahsia dan yang kasih Allah Ta'ala padanya. Hak ni bergantung kepada pandangan basirah masing-masing. Maka melihat ia mereka tadi pada tiap suatu itu akan hikmahnya, kebijaksanaan, faedah guna dia dan rahsia dan yang kasih Allah Ta'ala padanya pada tiap sesuatu. Maka mengerjakan ia mereka tadi akan syukur. Hak ni hak nak dapat syukur yang sempurna. Maka mengerjakan ia akan dia ni, mana segala yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, segala yang dimurkai oleh Allah ditinggalkan, zahir dan juga batin. Mana ni? Hak mereka yang melihat dengan mata lendeh dan mata hati akan segala hikmah, rahsia yang Allah Ta'ala jadikan pada segala nikmat tu. Ada ni. Bukan setakat hanya melihat pada zahir sahaja. Oh, ni mereka yang Allah Ta'ala meluaskan akan dadanya. Nak luas dada, nak terbuka dada, mari daripada amal ibadah wajib sunat, wajib sunat. Nak luas dada ni, mari daripada bacaan Quran, mari daripada berzikir, mari daripada perbanyakkan sembahyang sunat, mari daripada perbanyakkan puasa sunat. Ni amal-amal sunat ni lah yang akan diluaskan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal sunat ni lah yang diluaskan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dada kita sendiri, hati kita sendiri tak sama. Sebelum Ramadan dengan tengah bulan Ramadan, hati kita berbeza. Allah meluaskan dada. Apabila kita fokus kepada ibadah zahir dan batin, maka Allah luaskanlah dada. Adakah sama hati kita bulan Syaban dengan bulan Ramadan? Tak sama. Kenapa? Kerana hati diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bagai-bagai amal ibadah sunat yang dilakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pula pahala puasa fardu, tu pahala yang tidak terkira, yang tidak dihisapkan. Allah yang akan membalas pahala puasa fardu Ramadan. Lepas tu pahala sembahyang fardu pula 70 kali ganda. Nak banding pahala fardu bulan yang lain, bulan Syaban contohnya. Jadi pahala yang banyak ni lah Allah Ta'ala akan meluaskan dada. Itu perbezaan dia.
Kita nampaknya Ramadan pahala puasa. Ya, pahala puasa. Ada ni. Pahala puasa betul lah. Pahala puasa fardu tu. Pahala semayang tu. Hak gandaan 70 tu. Ya. Itu cerita pahala semayang gandaan 70. Cerita bab pahala iman akidah pula. Nak tahu mana? Pahala iman akidah kita di bulan Ramadan. Nak letak mana? Gandaan 70. Sebab itulah hati kita berbeza. Di bulan Ramadan hati lebih fokus. Itu boleh dapat perbezaan apabila hati diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan ni apa-apa nikmat yang Tuhan kurniakan, kita akan gunakan pada perkara yang diredai oleh Allah. Kita tidak akan gunakan pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan lain tak berapa mana. Tapi masuk dalam Ramadan dia lain sikit. Sebab apa? Tadi Allah luaskan dada. Ni nak dapat syukur yang sempurna. Tapi ini nisbah syukur orang awam. Syukur orang arifin. Itulah segelintir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala naik maqam muqarrabin. Hak dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang ketujuh, Aqabatul Hamdi wa Syukri. Dalam kitab Minhajul Abidin dia ada 7 aqabah, 7 bonggok, 7 peringkat. Aqabah yang pertama ilmu. Tu hak mati dah tu. Tu mati situ. Tu tak ada lagi ke mana tu. Tak sudah pusing lah. Tak sudah hellah lah. Tak sudah dalih lah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Tak sudah pusing, tak sudah dalih. Itu yang pertama. Aqabah yang kedua, Aqabatul Taubah. Itu yang kedua. Tanpa ilmu tak ada taubah. Taubah dah ni mulut. Tak ada taubah yang sebenarnya. Nak taubah yang pertamanya ilmu. Faham tak? Ini susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Ilmu ni lah. Tak sudut helah, tak sudut cari alasan. Yang pertama ilmu. Panjang bicara ilmu dalam kitab Minhajul Abidin. Yang kedua taubah. Yang ketiga awaik. Yang keempat awarik. Yang kelima bawa'is. Yang keenam qawadih. Yang ketujuh Aqabatul Hamdi wa Syukri. Sampai tahap ni segelintir. Ni kata Imam Ghazali, segelintir. Lengkap sempurna ni sampai ke Aqabah yang ketujuh. Segelintir yang dipilih oleh Allah naik maqam muqarrabin, maqam aulia. Barulah dapat syukur yang sempurna syukur. Aqabah yang ketujuh. Itu ada kitab Minhajul Abidin. Tapi yang pertama ilmu, yang kedua taubah. Yang pertama ilmu, yang kedua taubah. Tanpa ilmu, amal fardu pun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kemah? Tanpa taubah, amal ibadah sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, amal ibadah fardu pun tidak akan diterima oleh Allah. Tanpa taubah, amal ibadah sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takilah amal ibadah sunat tu buat bila? Amal ibadah sunat buat bulan Ramadan, tanpa taubah tidak akan diterima amal sunat. Walaupun amal sunat tu dilakukan bulan Ramadan di tanah suci Mekah Madinah sekalipun, amal ibadah sunat yang dilakukan di bulan Ramadan di tanah suci Mekah Madinah sekalipun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak. Kalau tanpa bertaubah. Tapi ilmu yang pertama, sebab nak taubah kembali pada ilmu. Ilmu ada, taubahnya tidak. Amal fardu diterima oleh Allah, amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan pun tak ada nilai bagi orang seumpama ni. Beramal di tanah suci, tanah haram Mekah Madinah pun tak ada nilai. Ilmu ada, tapi taubahnya tidak. Kalau ilmu pun tak peduli, bukan amal sunat, amal wajib pun tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ilmu, taubat. Yang ketujuh, syukur. Itu kemuncak dia. Yang nak sampai ke sempurna syukur, itu maqam muqarrabin. Ini bicara hak maqam awam, maqam syariat. Bila Allah luaskan dada, dia akan melihat segala perkara ni akan hikmah, rahsia dan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Maka akan digunakan segala-gala nikmat daripada Allah pada perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ditinggalkan segala perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia akan dia. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia mereka akan dia, akan hikmah dan rahsia dan yang kasih Allah padanya, maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa ni, Allah Taala tidak kurniakan hak makrifah. Makrifah hak tinggilah, bukan makrifah permulaan agama. Makrifah permulaan agama tu hak tu tak ada apa satulah. Sebab nak melihat ni dengan basar, dengan basirah. Lebih kepada basirah lah. Nak syuhud akan segala perkara, akan hikmah rahsia yang telah jadikan. Nak melihat ni, tapi tak dapat melihat basirah dia. Basirah dia tidak dibuka oleh Allah, basirahnya tidak diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah melazimkan ia mereka yang tiada melihat ia akan dia tu akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalam sunnah Nabi sallam beberapa hikmah dan rahsia, sekalipun tiada mengetahui kita akan dia, akan hikmah dan rahsia. Mana apa ni? Wa amanah. Ikut jalanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib sunat. Tapi adakah dada hati dibuka, diluaskan oleh Allah? Hati sekadar hati orang awam. Orang awam mana ni? Yang bertaubat dah. Tapi kalau orang awam, dosa pun banyak, bertaubat pun belum. Tadi amal sunat takkan diterima oleh Allah. Orang awam yang tidak bertaubat ni ilmu cukup, tapi kalau ilmu tak ada, tutup buku lah. Tak ada taubat lah, tak apa ilmu. Dosa dengan Allah, tinggal kefarduan, dulu tinggal semayang, dulu tinggal puasa, balik pada ilmu. Taubahnya macam mana? Dosa dengan anak Adam, taubahnya macam mana? Banyak mana dahulu mengumpat akan seseorang, macam mana nak bertaubah? Macam mana nak bertaubat tu balik kepada ilmu. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin, dia paling besarnya taubah pada usul agama. Yang kedua barulah pada furu' agama. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Yang pertama taubah pada usul agama, usuluddin. Taubah pada usuluddin ni Imam Ghazali bahagi dua pula. Satunya taubah daripada pegangan yang kufur, pegangan yang kafir, imam tidak sah. Yang kedua, taubah daripada pegangan yang bid'ah. Pegangan tu tak ukur kafir tapi bid'ah. Itu yang kedua. Pegangan yang kafir yang pertama, yang kedua bertaubah daripada usul agama, hak pegangan yang bid'ah. Qadariyah ke, Jabariyah ke, berpegang pekerjaan bukan datang daripada Allah Ta'ala ke, itu bertaubah daripada usuluddin, pegangan yang bid'ah. Barulah pergi kepada bertaubah pada furu'uddin. Furu'uddin itulah tinggal semayang, tinggal puasa, dosa-dosa dengan anak Adam, itu dosa furu'uddin dia panggil. Dosa makan riba, dosa terbabit dengan rasuah, itu dosa dia panggil furu'uddin, cabang agama. Tak ada ni.
Tapi mula-mulanya bertambah daripada dosa usuluddin. Barulah pergi pada dosa furu'uddin. Tak ada dalam bab dosa furu'uddin. Macam mana tinggal semayang dahulu, tinggal puasa dahulu. Tidak akan timbul persoalan tersebut kalau dimulai dengan ilmu. Tak akan timbul persoalan tersebut. Macam mana saya ni tinggal semayang dahulu banyak, tak tahu banyak mana. Tinggal puasa dahulu banyak, dah tahu banyak mana. Persoalan tu timbul, mereka yang nak bertaubat tapi tidak dimulai dengan ilmu. Itu timbul persoalan tu. Sebab itulah permulaannya ilmu. Yang kedua taubat. Nak bertaubat, ilmu, belajar dahulu. Dan belajar itulah di antara taubat daripada dosa besar kerana jahil fardu ain. Atau mula-mula sekali. Ada ni. Jadi macam mana kalau ilmu taubah banyak lagi tak selesai, Allah nak meluaskan dada, nak meluaskan hati. Ada ni. Tambahan kita pula dosa sentiasa, dosa mata, dosa telinga, dosa sentiasa. Itu bicara dosa zahir, dosa hati pula. Dosa hati. Dosa riak, dosa ujub, dosa takabur. Ada ni. Memang kita sentiasa mujahadah, pelihara hati. Tapi kita ni banyak lalai. Ada. Bertambah banyak ilmu, bertambah banyak amal, bertambah kuat godaan syaitan, riak, ujub, takabur. Bertambah ilmu, bertambah amal, bukan santai. Santai nu di hari akhirat santai. Atau dia tak ada santai. Bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah kuat godaan syaitan bahagian hati. Mata boleh jaga, telinga boleh jaga, lidah, tangan, kaki boleh jaga, apa yang kita makan boleh jaga, hati. Tapi kalau zahir pun tadi nak jaga, Allah meluaskan dada hati, taklah. Pandai ni. Lepas tu macam mana? Maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnah Nabi SAW. Tu je. Hati tidak diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana di dalamnya, di dalam sunnah Nabi SAW beberapa hikmah dan rahsia sekalipun tiada mengetahui kita akan hikmah dan rahsia daripada apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nak bicara bab syukur yang sempurna. Dan bahawasanya ada sebalik pula. Dan bahawasanya ni atau pada kata bahawasanya tiada sempurna syukur itu melainkan syukur mereka yang meluaskan Allah Ta'ala akan dadanya. Dan bahawasanya yang dan ketahui olehmu bahawasanya mereka yang mengerjakan maksiat itu, ni mereka yang mengerjakan maksiat. Ini bicara mereka yang mengerjakan maksiat yang mana di ilmu dia, di pegangan dia, dibuat maksiat dengan nikmat. Mereka berpegang nikmat tu memang daripada Allah. Ilmu ada, tapi dia punya pekerjaan amalan dia tak ada. Kan pekerjaan amalan kan? Guna nikmat pada apa yang disuruh. Jangan guna nikmat pada apa yang dilarang. Tiba-tiba dia guna nikmat pada perkara dilarang, ni buat maksiat. Tapi adakah dia tidak berpegang? Dia buat maksiat tu dengan mata. Mata tu daripada Allah. Tu berpegang tetap dah. Tapi digunakan mata melihat yang diharamkan. Pandai ni. Dia berpegang tetap dah. Harta ni rezeki daripada Allah. Orang beriman tetap dah. Tapi tiba-tiba pekerjaan dia, amalan dia digunakan rezeki pada perkara yang dilarang. Ni orang yang buat maksiat. Mana apa tu? Tak lengkap 3 perkara terdahulu, tak panggil orang ni bersyukur. Tapi orang yang tidak bersyukur ni orang ni tak ada iman ke? Bukan. Ada ni.
Samalah. Orang yang tidak sabar, tak ada iman ke? Iman ada tapi tak kuat. Hal ni iman ada tapi tak kuat. Hatinya tidak diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak redha akan qada Allah, tak ada iman ke? Ada iman, waktu tetap dah. Tapi imannya lemah. Ada ni. Jadi sekarang ni bab ilmu, bab pegang tetap. Maknanya kalau kata mata memanglah berpegang itu datang daripada Allah. Kalau kata harta memanglah berpegang rezeki daripada Allah. Tiba-tiba dia gunakan nikmat pada perkara yang ditegah. Dan bahawa mereka yang mengerjakan maksiat itu telah kufur ia mereka akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala, sekalipun maksiat itu dosa kecil. Mana dosa kecil ni? Seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah. Di misal yang sama juga ni. Melihat perempuan ajnabiyah memang dosa kecil, maksiat, tapi memang dosa kecil. Ada ni. Tapi walaupun maksiat tu dosa kecil sekalipun, dia kufur di situ akan beberapa banyak dan nikmat Allah Ta'ala. Kufur nikmat mata je. Dah. Dekat huraian nanti. Bukan nikmat mata je yang dikufur tu. Ialah tengok perempuan ajnabiyah, dia kufur akan nikmat mata. Tidak. Kufur akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun maksiat itu dosa kecil. Seperti orang yang melihat pada perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan isteri dia dan bukan mahram dia dan bukan sahaya perempuan, hamba perempuan dia. Itu perempuan ajnabiyah. Melihat perempuan ajnabiyah ni, walaupun tak ada keinginan sekalipun, macam bicara minggu lepas, walaupun tengok muka perempuan tua sekalipun, itu maksiat, derhaka kepada Allah. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan Imam Rafi'i, jumhur 3 mazhab, melihat perempuan tanpa keinginan hukumnya makruh, dengan keinginan bahawa hukumnya haram. Ada ni. Yang kita biasa duk cakap tengok muka-muka mokcik itu pandangan Imam Rafi'i. Pandangan 3 mazhab yang lain. Ada ni. Kalau pakai pandangan muktamad mazhab Syafi'i, cakap dengan mokcik tu, mokwa tu, tok wa ke dak kira, mata kena tunduk. Itu pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu yang warak dianya. Ini perempuan tua ni bukan anak mokcik, bukan anak mokwa. Mak dia, tok dia tua dah tu. Bercakap lah, ada hajat, tapi mata tengok ke bawah. Inilah hak mazhab Syafi'i yang paling muktamad. Ini berwarak sungguh. Gimana? Kalau tua tunduk je, kalau muda lenggak je. Gitu lah. Orang ni tu cakap dengan moci, tunduk je, warak. Mari anak moci, akak lalu muka, luah lalu mata. Itu kan warak gitu. Itu belakang. Seperti orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah, dosa kecil tapi sudah kufur akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya nikmat mata sahaja. Kufur akan nikmat Allah, tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ni melihat perempuan ajnabiyah, melihat di mana? Keluar bandar lah. Dulu bulan puasa kan, bulan puasa ni jangan kuat sangat turun bandar, kuruh pada puasa. Ayat orang dulu bulan puasa jangan banyak sangat turun bandar, dia kata kuruh puasa. Zaman sekarang kuruh puasa bukan turun bandar, duduk dalam bilik seorang senyap dah tu. Itu kuruh puasa. Itu kuruh puasa. Ada senyap tu. Tak ada ni. Senyap je. Berzikir.
baca Quran, berselawat. Dah. Tu. Waktu ku puasa tu. Ke mana? Ni sekarang. Jadi hok misal kita ni, misal nikmat mata memang jadilah. Memang kena pada masa sekarang. Kena tepat pada masa sekarang. Kalau maksiat mata tak jaga, ingat, mata ni umpama menteri luar. Mata diumpamakan menteri luar, dibawa kepada raja, iaitu hati. Itu kata mata turun ke hati. Maksiat mata ni akan membitik hitamkan di hati kita. Bukannya membitik hitam di hati, dia akan melekat di hati. Mata turun ke hati. Tu kata mata tu menteri luar, hati tu umpama raja. Matalah bawa ke hati. Ni comel, ni begini, ni gini. Mata lah. Pada ni. Sebab itulah terkadang orang yang Allah tidak kurniakan nikmat mata, buta dia, tapi basirah cukup terang. Pada ni. Basirah mereka cukup terang. Mata basar Tuhan tutup, tak ada nikmat mata. Tapi Tuhan bagi nikmat yang lebih besar, basirah mata hati cukup terang. Ada ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada maksiat mata yang akan merosakkan ke hati, yang akan mewaswaskan di hati, yang akan mencelarukan di hati. Tak ada. Ada. Faham tak? Jadi kalau mata tak boleh jaga, dia akan menghitamkan hati. Bukan menghitamkan hati dengan dosa, bukan, dia akan lekat. Apa perkara yang dilihat akan lekat di hati. Maka hak melihat pada perempuan ajnabiyah, sekalipun dosa kecil, tapi ingat baik, dosa kecil jangan memperkecilkan. Sebab dosa kecil ni ada beberapa perkara yang menyebabkan jadi besar. Dia dosa kecil ni yang tidak berkait dengan anak Adam. Ulama berbeza pandangan sama ada wajib bertaubat ataupun semata-mata wa'amal cukuplah tak payah taubat. Walaupun pandangan jumhur kebanyakan tetap wajib bertaubat walaupun dosa kecil. Satu pandangan, dosa kecil buat amal ibadat, semayang, ambil wudu, baca Quran, berzikir, yang akan menghapuskan dosa kecil tanpa ada kewajipan bertaubat. Mana dosa kecil ni boleh terampun dengan amal ibadah dosa kecil yang tidak berkait dengan Adam. Adapun dosa besar wajib bertaubat. Dosa besar. Tapi dosa kecil sekalipun dia boleh jadi dosa besar. Antaranya meringan-ringankan. Alah, dosa kecil, dosa mata tengok perempuan ajnabiyah, dosa kecil, ambil semayang nanti basuh muka, maka dosa yang di muka, dosa yang di mata akan luruh sekali dengan air semayang. Dia memperkecilkan dosa. Sebab sahabat bukan tengok perempuan ajnabiyah, pergi pegang perempuan tu. Ada ni. Kalau pegang masa sekarang, ripuk ke polis, cabul lah. Kena penjara lah jawapan dia. Kali macam mana gerangnya dia pada perempuan tu, dia pergi pegang. Padahal memang masuk okat lah jawapan dia. Dia pun mengadu pada Nabi SAW. Nabi tanya, kamu ambil semayang ke tak? Ambil semayang dah lah. Basuh muka, basuh tangan apa semua, Tuhan sudah ampuni dosa kamu dengan air semayang. Hak ni dia bukan meringankan dosa, tapi ketika tu godaan kuat. Faham tak ni? Lepas tu dia insaf segera mengadu pada Nabi SAW. Faham tak ni? Tapi jangan pula pergi pegang orang perempuan, pergi pimpin perempuan ajnabiyah. Sebab apa? Nanti kita ambil semayang kan, maka dosa akan diampuni dengan wuduk kita. Pada ni bawa awek dia, pimpin awek dia pergi masjid, bayang ambil semayang kan, relax lah, dosa tadi habis dah. Dia memperkecilkan dosa kecil, jadi dosa tu dosa besar, tak akan diampuni lagi dengan
amal ibadah. Sebaliknya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Itu di antaranya. Orang yang memperkecilkan dosa kecil, orang buat mudah. Dah, mudah je lah. Tuhan ampuni dengan air semayang contohnya. Semayang pula Tuhan ampuni lagi. Tak apalah dosa kecil. Ataupun dia beranggapan dia orang lebih di sisi Allah. Dosa kecil ni Tuhan tak pandang pun sebab dia banyak dah buat amal. Jadi dosa kecil ni kecil je, tak ada apa pun. Jadi besar dosa kecil tu. Dosa kecil tu dilakukan oleh orang yang menjadi ikutan. Siapa? Dosa kecil itu dilakukan oleh pemimpin. Dosa kecil itu dilakukan oleh ahli agama. Walaupun dosa kecil, tapi orang akan pandang, orang akan tauladani, orang akan contoh. Maka dosa kecil tadi jadi dosa besar. Contohlah, berjabat tangan dengan perempuan ajnabiah, dosa kecil. Tapi siapa yang lakukan? Orang agama yang lakukan contohnya. Dosa kecil. Tapi kamu siapa? Kamu orang yang menjadi ikutan pandangan orang awam. Tu orang agama tu bersalam dengan lelaki perempuan ajnabiyah. Takkanlah dosa sebab orang agama buat. Jadi hak dia buat tu dosa kecil. Jadi dosa besar sebab akan menjadi dalil kepada orang lain. Maka telah kufur ia akan nikmat mata. Satu. Tadi kata kufur ia akan berapa banyak daripada nikmat Allah Ta'ala ni? Satunya kerana tengok ajnabiyah, kufur ia akan nikmat mata. Satu. Dan telah kufur ia orang yang melihat kepada perempuan ajnabiyah ni akan nikmat cahaya matahari. Ni kata bagai-bagai nikmat akan bagai-bagai nikmat cahaya matahari. Satunya dikupu nikmat mata, satunya dikupu akan nikmat cahaya matahari. Kalau cahaya matahari, kalau main telefon pula, cerah skrin telefon tu main mana? Cerah skrin telefon tu main mana? Bateri buat, bateri telefon buat. Dah, itu asbab saja. Cerah cahaya dalam telefon tu nikmat Allah tu. Kan telefon tu kan dia padam, boleh tengok. Kita berbuka dia pun cerah. Cerah tu mari daripada mana? Bateri telefon. Dah. Cerah tu mari daripada nikmat Allah Taala. Dia tengok bukan maksiat. Yang pertama, kupu ia akan nikmat mata. Yang kedua, dan telah kupu ia akan nikmat cahaya. Ni cahaya matahari lah. Tu cahaya dalam telefon tu. Dan telah kupu ia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia. Banyak lagi tu. Kita nak melihat telefon tu, melihat maksiat perempuan ajnabiyah dalam telefon, tangan kena pegang. Tangan kena pegang. Tangan kena pegang, tangan kena ada tenaga. Tu nikmat belaka tu. Hak mata, cahaya telefon, tangan yang digunakan untuk pegang telefon. Berapa lagi? Kau nak sebut bab nikmat. Yang dikufuri walaupun buat maksiat yang dosa kecil sekalipun. Kalau dosa besar tu ceritalah. Dan telah kupu ia akan segala nikmat yang tiada sempurna melihat melainkan dengan dia, seperti matanya dan matahari dan langit. Kerana tiada sempurna melihat melainkan dengan mata, dan tiada sempurna matahari dan cahayanya melainkan dengan langit. Langit pula dosa lagi. Maka telah kufur ia dengan beberapa nikmat Allah Ta'ala di bumi dan di langit. Ini kata satu maksiat, tetapi telah mengkufuri akan beberapa banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kias olehmu atas ini akan segala maksiat yang lain. Kiaslah, buat bandingan akan segala maksiat yang lain. Kerana tiada dapat mengerjakan satu maksiat melainkan dengan beberapa sebab dan beberapa nikmat yang melazimkan oleh ada semuanya itu akan menjadikan langit dan bumi, bagai-bagai nikmat yang lain
yang digunakan untuk mengerjakan satu perkara maksiat. Ada ni. Bukan hanya satu nikmat saja. Contoh di sini nikmat mata. Bandinglah dengan maksiat yang lain. Dan bahawasanya atau pada kata dan ketahui ilmu bahawasanya, dan bahawasanya ni dan ketahui ilmu bahawa tiada sempurna syukur melainkan mereka menunaikan mereka akan dia akan syukur dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala ketunggalangnya, hal kerana keesaannya. Nak pergi pada ikhlas pula. Takkan sempurna syukur melainkan mereka yang menunaikan mereka akan akan syukur dengan ikhlas kerana Allah. Ketunggalangnya hal kadang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dapat kesempurnaan syukur serta dengan ikhlas kerana sesuatu yang lain daripadanya. Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya, lain daripada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana yang demikian hendaklah menyebut hamba Syekh Qadir Al-Mandili akan ikhlas. Disusun satu-satu sifat kepujian ada kaitan-kaitan dia. Ini comel kita ada penawar bagi hati ni, disusun satu-satu ada kaitan. Dahulu bicara sabar, takkan sempurna sabar melainkan kena syukur. Dia kepada syukur. Ni takkan sempurna syukur melainkan kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ketunggalan, hal keadaan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kerana sesuatu yang lain daripadanya, daripada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah diguna nikmat pada mengerjakan ketaatan kerana Allah. Dia pelihara daripada mengerjakan maksiat kerana Allah. Kerana Allah. Dia guna segala nikmat pada perkara disuruh oleh Allah kerana Allah. Mana dia pelihara mata tu kerana Allah, bukan kerana ada orang. Orang tengok nanti kan malu kalau orang perasan. Dah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dia menggunakan nikmat pada perkara disuruh. Dia menjaga nikmat daripada perkara yang dilarang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ni yang demikian hendaklah menyebut hamba ni saya Syekh Qadir Al-Mandili akan ikhlas. Wallahu a'lam. Bab yang keenam pada menyatakan ikhlas. Bab yang keenam daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian. Jadi kira kita ni insya-Allah sempatlah sekali lagi. Tahu? Minggu ni, minggu depan, minggu depan lah sekali. Lepas tu puasanya Isnin ataupun Selasa tau. Isnin ataupun Selasa, bukan gitu. Dia tengok anak bulan Ramadan petang Ahad. Kan? Petang Ahad 29 Syaban, Isnin 30 Syaban. Kalau dalam takwim Syaban ada 30. Kalau ikut takwim lah, tunggulah hari Ahad tu. Sama ada malam tu nampak anak bulan ataupun tidak. Tapi maknanya untuk Jumaat kita, untuk malam Jumaat ni sempatlah sekali lagi. Kemudian Masjid Ladang ni macam tahun lepas lah, hari Selasa dengan hari Khamis lah. Lepas tu payah sikit lah tu waktu Zuhur. Sambung balik bicara kitab Bahjah Mardiyah, Muafiq dan Masbuk dah. Tahun lepas tak habis lagi. Jadi insyaAllah sambung tahun ni lah. Bahjah Mardiyah, Muafiq, Masbuk, Zuhur hari Selasa serta dengan Zuhur hari Khamis. Tapi waktu Zuhur lah, waktu orang sibuk dengan kerja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, fafahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.